أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وعلي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada tabi'in dan seterusnya, kepada mereka yang istiqamah mengikut jejak langkahnya sampai bila-bila. Yang dihormati pengerusi surau Diri Jumaat dan Mambang di Awan, surau An-Nur dan seterusnya, palitan kuasa surau, pegawai-pegawai surau dan seterusnya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama dan seterusnya, sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita dipertemukan pada malam ini dalam sesi kuliah bulanan. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan masa antara maghrib sehingga waktu isyak untuk sama-sama kita adakan majlis ilmu, yakni ilmu fardu ain, antaranya subjek akidah. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi ilmu dan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Sidang hadirin dirahmati sekalian, sebagai mukadimah pada malam ini saya nak bawa tajuk berkaitan Isra wal Mi'raj, umat dan solat. Pada malam ini kita dah masuk 13 Rejab 1445 Hijrah. Dan tak lama lagi, setiap tahun 27 Rejab, setiap tahun kita akan menyambut suatu peristiwa yang sangat besar dan penting dalam Islam, iaitu Isra wal Mi'raj. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sidang hadirin dirahmati sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang wajib dipercayai. Antaranya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis diriwayatkan daripada sahabat yang cukup ramai, seramai mencapai 26 orang sahabat, menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Sidang hadirin dirahmati sekalian, dan pada malam ini kita nak ambil ringkasan peristiwa Isra wal Mi'raj, yang apa pengajaran yang penting dalam Isra wal Mi'raj, iaitu pensyariatan ibadah solat. Pernahkah kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 50 waktu solat pada asalnya? Kan pada asalnya Allah syariatkan 50 waktu solat. Pernah tanya tak sidang hadirin, kenapa? Lebih baik Allah terus saja direct bagi 5 waktu solat. Kan senang, kan mudah. Kenapa? Antaranya para ulama mengatakan antara hikmahnya disyariatkan 50 waktu solat adalah Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan hamba-Nya 50 kali sehari semalam. 50 kali Allah nak jumpa hamba. Kita menunaikan ibadah salat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan Allah dalam salat, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin bertemu dengan hamba 50 kali sehari semalam. Cuba kita bayangkan, kita ada 25 jam. Nak mudah cerita, nak mudah kira. Kita ada 25 jam, kita bahagikan 50 waktu bahagi 25 jam. Setiap setengah jam wajib kita solat. Setengah jam wajib kita solat. Maka kerja lain kita tak boleh nak buat. Kita hanya tumpu ibadah solat. Dan sebab itulah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat itu 5 kali sehari semalam. Bagi tiap-tiap 1 kali salat sama nilai dengan 10 salat. Maka jumlah nilainya 50 waktu salat juga. Pahala. Dan sesiapa yang berniat hendak berbuat kebajikan tetapi tidak dilaksanakan, ditulis baginya 1 kebajikan. Dan apabila dilaksanakan, ditulis baginya, digandakan 10 kebajikan. Dan sesiapa yang berniat hendak melakukan kejahatan tetapi tidak dilaksanakan, tidak akan ditulis apa-apa baginya. Tetapi jika dilaksanakan, maka ditulis baginya 1 kejahatan. Sidang hadirin dirahmati sekalian, ada satu kisah seorang ulama namanya Ibnu Al-Munqadir. Suatu hari Ibnu Al-Munqadir bermusafir satu kumpulan dengan sahabat-sahabatnya. Ketika dalam perjalanan yang jauh, mereka singgah di sebuah masjid untuk berehat-rehat, dan ada yang sampai tertidur disebabkan kepenatan bermusafir. Ibnu Al-Munqadir mengambil wuduk dan mendirikan solat. Selepas itu ada sahabat bertanya,
kenapa Ibnu Al-Munqadir salat sedangkan kita semua kepenatan dalam perjalanan? Ibnu Al-Munqadir menjawab, jika aku diberikan pilihan antara nikmat yang paling besar adalah nikmat dapat mendirikan salat, beribadah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dalam kepenatan sehingga meninggalkan salat, itu sangat merugikan. Dan ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi dapat syariat 50 waktu salat. Kemudian Nabi turun ke bawah dan Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam mempunyai umat yang ramai, sama macam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah berikan pada malam itu? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah mensyariatkan 50 waktu solat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam dia memberi nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, pergilah kembali bertemu dengan Allah, minta supaya dikurangkan daripada 50 waktu, dikurangkan waktu salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun naik 9 kali sehinggalah mendapat 5 waktu salat. Kemudian Nabi turun ke bawah dan Nabi tak nak jumpa dah dengan Nabi Musa alaihi salam. Kalau Nabi jumpa Nabi Musa, sudah tentu Nabi Musa akan nasihat Nabi, minta kurang lagi walaupun 5 waktu salat, umat tak mampu nak tunaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa malu bertemu dengan Allah. Cuba bayang tuan-tuan, Allah syariat 50 waktu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kurang. Wakil kita mewakili umat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kurang, ya Allah, kurangkan 50 waktu banyak. Maka Allah kurangkan sehingga 5 waktu solat. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Dan kemudian sehinggalah Nabi turun ke bawah dan kekal syariat 5 waktu solat. Dan kita tunaikan 5 waktu solat. Setiap satu solat digandakan 10 kali ganda dan bersamaan 50 waktu solat, ganjaran pahala. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Baik, kemudian yang kedua tentang amalan yang pertama yang dihisab adalah solat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang terakhir di dunia tetapi yang pertama yang akan dihisab. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apakah amalan pertama yang akan dihisab ketika di akhirat? Salat adalah amalan pertama yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana salat merupakan penentu kepada diterima amalan yang lain. Kalau pertama sekali dihisab solat. Kalau solat tak sempurna, maka akan ditanya tentang solat sunat. Kalau solat sunat juga tidak sempurna, maka semua amalan lain, puasa, zakat, haji, amalan-amalan soleh, amalan yang baik, semua akan tertolak. Kerana disyaratkan untuk diterima semua amalan lain, syaratnya solat mesti diterima dahulu, barulah semua amalan lain akan dinilai selepas itu. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Dan ringkasnya saya nak berkongsi dengan tuan-tuan untuk memudahkan kita menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat. Ini berdasarkan ilmu sebagaimana Nabi salat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan dapatkan buku ni tuan-tuan. Saya bawa malam ini ada sikit. Apa dalam kandungan buku ini?
Formula solat sempurna edisi ekspres. Ni nak cepat. Nak cepat tuan-tuan baca yang ni. Kalau nak yang lebih detail, yang ini tuan-tuan, ini asal. Formula solat sempurna. Yang ini yang asal dan direngkaskan oleh penulis, dan apa isi kandungan di dalamnya. Tuan-tuan boleh lihat. Antaranya penulis mengajak, berusaha dalam buku ini mengajak menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan tadi, sambil kita mengutamakan pentafsiran mazhab Syafi'i terhadap dalil-dalil, sambil meninjau dan memanfaatkan ijtihad daripada mazhab-mazhab yang lain. Maksudnya apa, sidang hadirin? Kita waktu kita solat, pastikan kita berilmu. Maksudnya apa? Kita tahu apa dalil berwudu. Dalil wudu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 diterangkan bagaimana cara mengambil wudu. Kemudian apa dalil berdiri tegak, apa dalil takbiratul ihram, apa dalil baca surah Fatihah, apa dalil rukuk, apa dalil sujud, apa dalil duduk antara dua sujud, apa dalil bacaan tahiyat awal, tahiyat akhir, apa dalil bagi salam. Apa maksud solat? Solat dari segi bahasa doa, dari segi istilah bermula daripada takbiratul ihram sehingga salam, itu solat. Maka keseluruhannya solat, kalau kita kata berdasarkan ilmu kita solat, kita kena tahu ilmu tentang solat. Kemudian yang kedua, memotivasikan orang ramai agar mengamalkan sunat-sunat dalam solat secara maksimum. Dan ilmu di samping menunaikan rukun dan syarat solat secara terbaik menurut persepakatan ulama, sambil mempelajari dalil-dalilnya. Maksudnya, rukun solat yang besar dia ada 3 rukun. Yang pertama, rukun qalbi, bacaan. Dia ada 1, iaitu niat dalam hati. Kemudian yang kedua, rukun fi'li, rukun perbuatan. Kemudian yang ketiga, rukun qauli, rukun bacaan. Dia ada 3 rukun yang besar dalam solat, dan keseluruhannya 13 rukun solat. Kalau salah satu rukun tertinggal, maka batal solat. Rukun solat ni bukan macam matematik, 13 tolak 1, 12. Rukun solat 13 tolak 1, batal solat. Automatik batal. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Kemudian amalan-amalan sunat dalam solat, antaranya ketika kita disunatkan menghadap, ketika solat kita sunat menghadap mata kita ke arah tempat sujud. Dan ketika mana tahiyat awal dan tahiyat akhir, sunat kita melihat jari telunjuk. Kalau kita angkat jari telunjuk, sunat kita tengok jari telunjuk. Itu sunat dalam solat. Maka banyak lagi dalil-dalil tentang solat yang perlu kita fahami. Kemudian bacaan solat, macam mana nak dapat khusyuk dalam solat? Antaranya kita hayati bacaan dalam solat. Contoh, dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Para ulama menafsirkan jalan yang lurus iaitu agama Islam. Kemudian dalam bacaan doa iftitah, kan kita berikrar, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Ta'ala. Maka itu ikrar yang kita ulang setiap kali kita solat, ketika membaca doa iftitah. Kemudian yang ketiga, satu usaha membawa orang ramai ke arah menghayati solat mereka dengan muhasabah kefahaman bacaan dan setiap pergerakan solat mereka agar benar-benar terbaik dari sudut fizikal dan spiritual. Contoh,
Pergerakan ketika mana rukuk. Rukuk dihuraikan pastikan 90 darjah rukuk. Macam mana nak tahu 90 darjah? Kalau kita letak air dalam cawan, kita letak belakang orang tengah rukuk, air itu tak tumpah. Itu rukuk 90 darjah. Itu contoh. Dan banyak yang lain. Ketika sujud, berapa anggota yang kena cecah lantai? Maka 7 anggota kena cecah lantai, baru sempurna sujud. Kemudian yang keempat, satu usaha membawa orang ramai ke arah memahami apakah dosa-dosa ataupun maksiat yang terbesar yang menyebabkan solat mereka menjadi tidak khusyuk. Ketika kita solat, kita kena jaga 3 masa: sebelum solat, semasa solat, dan selepas solat. Dan kalau kita dalam solat kita tak khusyuk, maka mesti ada perkara sebelum atau selepas solat kita melakukan dosa ataupun maksiat kepada Allah. Ketika mana satu kisah, seorang sahabat cerita pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seseorang dia melakukan dosa dan maksiat tapi dia solat." Kemudian Rasulullah SAW kata, "Biarkan dia teruskan solat." Maksudnya apa? Sebab tu dalam Al-Quran, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sidang hadirin dirahmati sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan boleh dapatkan buku ini dan dapat maksudnya sebelum solat tuan-tuan boleh buka daripada kulit depan sampai kulit belakang. Kemudian tuan-tuan solat, habis solat tuan-tuan semak balik. Maka ia memudahkan. Dia kajian yang dibuat oleh oleh penulis. Dia membaca banyak kitab, sama ada kitab turas atau kitab kontemporari, dan dia lebih kepada mazhab Syafi'i. Maka kita semak balik. Sidang hadirin dirahmati sekalian, baik kita menyambung pengajian kita dalam matan Jauharah At-Tauhid. Bagi ada kitab di muka surat 139, tajuk pada malam ini iaitu Mukjizat Nabi SAW. Tadi kita dah cerita dah, salah satu mukjizat Rasulullah Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj banyak mukjizat Rasulullah SAW yang berlaku. Cumanya kita kena tengok perjalanan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dapat masuk ke dalam syurga. Kemudian Rasulullah dapat lihat keadaan dalam neraka. Kemudian banyak diceritakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa maksud mukjizat? Mukjizat ialah perkara yang berlaku dan bercanggah dengan prinsip adat, dengan situasi biasa. Tidak mungkin dapat melakukan perkara seumpamanya, di samping merupakan tanda kebenaran pada dakwaan kenabian. Konsepnya adalah untuk melemahkan dakwaan golongan penentang yang mencabar kerasulan baginda. Perkara ini telah pun dibincangkan sebelum ini secara ringkas. Namun ulangannya di sini lebih kepada menyatakan betapa banyaknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ada jumpa ulama ada mengarang kitab. Kitabnya tajuk Mukjizat Rasulullah SAW. Dan kalau tengok mukjizat Rasulullah sangat banyak, mencecah 1000 mukjizat. Banyak tuan-tuan. Kita ingatkan yang kita nampak Al-Quran, yang kita dengar Nabi belah bulan. Rupa-rupanya banyak, mencecah 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Dan kisah mukjizat yang berlaku kepada Nabi SAW akan menambahkan keyakinan kita mengenai kerasulan baginda, meningkatkan kekaguman kita terhadap baginda, dan meningkatkan iman dan amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana contoh mukjizat Rasulullah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan kita tengok Isra Mi'raj, Rasulullah naik burak.
naik burak pergi satu malam, pergi naik pergi daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin. Kalau perjalanan biasa memakan masa yang lama, tetapi satu malam. Kemudian daripada Masjidil Aqsa Palestin, Rasulullah dimi'rajkan naik ke atas, melepasi 7 petala langit. Dikhabarkan antara langit kepada langit 500 tahun baru sampai. Ini kan mukjizat Rasulullah, satu malam 7 lapisan langit sehingga naik ke Sidratul Muntaha. Dan diceritakan Nabi balik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, semua kaum kafir Quraisy mereka panggil Rasulullah, mereka panggil penduduk Mekah nak dengar cerita Isra wal Mi'raj. Dan orang yang pertama yang membenarkan peristiwa ini iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu digelar As-Siddiq, yang membenarkan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, kalau peristiwa berlaku lebih hebat, lebih luar biasa daripada Isra wal Mi'raj, aku orang pertama yang akan membenarkan kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Sidang hadirin rahmat sekalian, baik mukjizat dan hukum beriman dengannya. Dan menurut Imam Al-Bajuri, mukjizat terbahagi kepada 3 dengan merujuk sumber dalil. Yang pertama, mukjizat yang sabit dengan dalil qat'i, lagi mutawatir seperti Al-Quran Al-Karim. Dan orang yang mengingkari mukjizat kategori ini dihukumkan kafir. Al-Quran tu mukjizat Rasulullah yang dipelihara sampai hari kiamat. Kalau ada yang mengingkari mukjizat Al-Quran, maka dia jatuh kafir. Kemudian yang kedua, mukjizat yang sabit dengan dalil yang masyhur tetapi tidak mutawatir, seperti air keluar dari celah-celah jari jemari Nabi SAW. Dan orang yang mengingkari mukjizat ini dikategorikan sebagai dihukumkan fasik. Kemudian yang ketiga, mukjizat yang sabit dengan dalil sahih ataupun hasan tetapi tidak masyhur, maka orang yang mengingkarinya dihukumkan ta'zir. Ta'zir ini dikenakan hukuman oleh pihak pemerintah. Mukjizat yang sabit dengan dalil sahih dan hasan tetapi tidak masyhur. Antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, baik kita lihat sedikit. Yang pertama, keluar air dari celah jari jemari baginda Nabi SAW ketika ketiadaan air dalam perang Tabuk, perjanjian Hudaibiyah, perang Biwak dan sebagainya. Rupa-rupanya banyak kali berlaku. Air yang terbaik di dunia, air yang keluar daripada celah jari jemari Nabi SAW, nombor 1. Nombor 2, air yang keluar daripada hentakan Nabi Ismail, air Zam-Zam. Itu antaranya. Dan ketika air keluar celah jari jemari Nabi takung, sahabat takung air itu dalam peperangan. Contoh peperangan Tabuk, disimpan air itu ditakung, sehinggalah semua bala tentera Nabi SAW dapat minum air, dapat gunakan air daripada celah jari jemari Nabi SAW. Bukan sekali berlaku, banyak kali. Dalam perang Tabuk, perjanjian Hudaibiyah, perang Biwak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bulan purnama terbelah kepada 2 bahagian di langit. Ini tuan-tuan, pengalaman saya sampai di Mekah. Kali pertama sampai di Mekah, waktu itu Mutawif bagi tahu, bas kami berhenti depan Hotel Dana Taj di Mekah. Di hadapan hotel ada istana Arab Saudi, dan ditunjukkan di atas itulah Jabal Abu Qubais. Sebelah bulan diletakkan di Jabal Abu Qubais, dan sebelah lagi diletakkan di Jabal Qainuqa. Jabal Qainuqa berhampiran dengan
Bukit Marwah. Kan tempat sa'i, Safa Marwah. Sebelah Bukit Marwah, Bukit Jabal Qainuqa. Sebelah lagi letakkan bulan di Jabal Qainuqa. Ketika itu orang musyrikin cabar Nabi. Kalau betul Nabi cuba belah bulan, Nabi SAW minta pada Allah, dan Allah berikan mukjizat membelah bulan. Dan selepas itu golongan musyrikin tetap tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, batu dan pokok mengucapkan salam kepada baginda SAW dan didengari oleh sahabat. Kemudian yang keempat, batu bertasbih semasa berada dalam tapak tangan baginda Nabi SAW dan didengar oleh sahabat. Yang kelima, batang kurma yang dijadikan mimbar Nabi SAW menangis tersedu-sedu setelah baginda berpindah kepada mimbar yang baru dan didengari oleh sahabat. Nabi kata, kalau Nabi tak pujuk batang kurma tu, Nabi tukar asal batang kurma yang lama tempat mimbar Nabi baca khutbah, kemudian Nabi tukar dengan mimbar yang baru. Mimbar yang lama tu, batang kurma tu dia menangis teresak-esak, umpama bayi, macam bayi teresak-esak. Dan Nabi cerita dekat sahabat, kalau Nabi tak pujuk batang kurma tu, dia akan menangis sampai kiamat. Ni tuan-tuan. Kemudian Nabi pujuk batang kurma tu dengan mengatakan, tak, Nabi SAW akan bawa batang kurma itu dalam syurga. Akan bertemu dengan Nabi SAW dalam syurga. Barulah batang kurma itu senyap, diam. Ni tuan-tuan, Nabi janji Nabi akan bawa batang kurma tu jumpa Nabi dalam syurga. Ni tuan-tuan, apa pengajarannya? Batang kurma pun boleh masuk syurga. Ini kan kita umat Nabi SAW. Maka kita lebih-lebih lagi lah kena kita berjumpa dengan Rasulullah dalam syurga. Kemudian yang keenam, yang keenam, mengembalikan mata Qatadah radhiyallahu an yang terjuntai di pipinya setelah terkena anak panah. Mata Qatadah dia kena anak panah, terkeluar biji mata dia. Nabi SAW membetulkan biji matanya dengan mukjizat, maka elok balik mata Qatadah. Kemudian yang ketujuh, Bukit Uhud bergerak-gerak kegembiraan kerana Nabi SAW berada di atasnya bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian Nabi cerita dekat sahabat, hendak tak kamu lihat sebuah bukit yang akan berada dalam syurga? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak tahu bukit apa yang ada dalam syurga. Jabal Uhud, Bukit Uhud akan ada dalam syurga. Allahu Akbar. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Kemudian yang ke-8, sesungguhnya mukjizat Nabi SAW terlalu banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Dan saya sebut tadi, ulama mengarang kitab sehingga 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Wallahu alam. Sekadar itu fokusan kita. Dan sedikit pada malam ini kita nak kongsi lagi satu kisah syurga yang dirindui, bicara Nabi dari hal syurga. Tuan-tuan yang ada buku ini boleh lihat. Pada malam ini kita masih lagi nak cerita tajuk apa tuan-tuan? Bidadari syurga. Belum lagi kita cerita, kerana ada lagi kisah yang menarik, yang lebih hebat daripada bidadari syurga, iaitu yang ada buku ni boleh tengok bab 32 muka surat 151, tajuk syurga yang bagaikan bintang di langit. Sidang hadirin dirahmati sekalian, nanti tuan-tuan dongak kepala ke langit, cuba tengok bintang-bintang di langit. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Bintang di langit tu banyak. Dan namun kita hanya melihat bintang-bintang itu kecil sahaja.
walaupun hakikatnya teramat besar bintang di langit. Matahari yang kita lihat waktu siang, ia merupakan bintang yang teramat-amat kecil. Maksudnya apa? Matahari yang kita tengok waktu siang tu bintang yang teramat-amat kecil berbanding bintang yang kita tengok waktu malam. Teramat besar, tapi kita nampak kecil sahaja. Begitulah keadaannya apabila kita melihat syurga-syurga yang jauh lebih tinggi dalam syurga. Nanti dalam syurga kita akan lihat umpama bintang-bintang di langit, darjat, kedudukan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, umpama bintang di langit kita tengok. Dan sahabat bertanya, menyangkakan tempat yang setinggi itu diperuntukkan khas untuk para nabi dan rasul. Syurga yang di atas tu tempat yang khas para nabi dan rasul. Rupa-rupanya tidak. Nabi SAW mengatakan, ia merupakan syurga-syurga yang disediakan juga untuk orang yang benar-benar beramal saleh dan meninggalkan segala bentuk tegahan Allah. Maksudnya apa? Yang dilihat darjat-darjat yang tinggi, tempat-tempat yang hebat dalam syurga, itu tempat para nabi dan rasul. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, di situ boleh tak orang biasa, orang beriman, orang beramal soleh duduk sama kedudukan syurga para nabi dan rasul? Nabi SAW mengatakan, ya, boleh sampai ke tahap itu darjat orang beriman dan beramal soleh duduk sama-sama dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Para ulama membincangkan boleh ataupun tidak orang biasa duduk sama darjat dengan para nabi dan rasul kedudukan syurga. Ulasan Imam Ar-Razi mengatakan bahawa kita tidak setanding dengan para nabi dan rasul. Kita sedar diri, kita tak setanding, kita tak setaraf para nabi dan rasul. Sidang hadirin rahmati sekalian, apa tugas para nabi dan rasul diutuskan di dunia? Apa tugasnya? Adakah tugas mereka hanya duduk di dunia bersenang lenang? Tidak. Tugas para nabi dan rasul menyampaikan risalah, menyebarkan dakwah kepada seluruh manusia di dunia. Itu tugas para nabi dan rasul. Kita umat Nabi SAW tengok je, tuan. Kita tengok je para nabi dan rasul sampaikan dakwah, sampaikan risalah kepada semua umat manusia. Kita tengok aja. Kita juga bertanggungjawab meneruskan risalah Nabi SAW. Kita juga bertanggungjawab menyebarkan dakwah kepada seluruh manusia. Dan Imam Ar-Razi mengatakan, namun kita berpeluang untuk bersama-sama mereka pada masa-masa tertentu atas izin daripada Allah Ta'ala. Tafsir Al-Kabir. Maksudnya apa? Walaupun kita tak dapat duduk sama kedudukan darjat para nabi dan rasul dalam syurga, nanti dalam syurga kita boleh bertemu, bersembang-sembang dengan para nabi dan rasul dalam syurga. Kalau kita ditanya, sidang hadirin, siapa manusia pertama kita nak jumpa dalam syurga? Automatik kita akan jawab, Nabi SAW, manusia yang pertama kita nak jumpa dalam syurga. Cuba bayangkan tuan-tuan, dalam syurga kita boleh pergi ziarah rumah Rasulullah SAW. Kita jadi tetamu istimewa Rasulullah. Kita datang rumah Rasulullah, kita bagi salam pada Rasulullah, kita boleh salam Rasulullah, kita boleh cium tangan Rasulullah, kita boleh peluk Rasulullah SAW dalam syurga. Itu nikmat yang sangat hebat.
Cuba kita lihat dekat dunia, tuan-tuan. Kita jumpa sahabat kita 20 tahun tak jumpa. Apa perasaan kita? Seronok, gembira, jumpa kawan. 20 tahun tak jumpa kawan ni. Hari ni jumpa, seronok, gembira. Cuba bayangkan tuan-tuan, nikmat dalam syurga. Kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa orang Nabi, tuan-tuan? 214,000 orang Nabi. Berapa Rasul? 313 Rasul. 25 Rasul yang wajib diketahui, wajib diimani. 5 Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul ulul azmi mereka ini mendapat dugaan dan cabaran yang hebat ketika mana menyampaikan dakwah. Contoh, Nabi Nuh alaihi salam ketika diperintahkan membina bahtera yang besar, kapal yang besar, kemudian berlaku banjir yang besar, orang yang naik pada kapal tu dia akan terselamat bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Apa cabarannya? Isteri dan anak Nabi Nuh alaihi salam tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Itu cabaran hebat ketika menyampaikan dakwah, ketika menyampaikan risalah. Dan Allah tak tanya berapa ramai umat yang ikut para nabi dan rasul. Kalau kita pertikaikan, Nabi Nuh tak ramai, yang naik kapal saja yang ikut ajaran Nabi Nuh. Allah akan tanya, apa usaha kita menyampaikan dakwah? Apa usaha kita menyebarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu yang ditanya. Tak tanya pun berapa ramai kita Islamkan orang, berapa ramai kita dapat kita berdakwah, tetapi ditanya apa usaha kita untuk menyebarkan dakwah. Sidang hadirin rahmati sekalian, penghuni syurga diberikan kemuliaan untuk bersama-sama dengan para nabi dan rasul. Boleh bersembang para nabi rasul, tuan. Punyalah ramai para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian boleh bertemu dengan umat-umat terdahulu, boleh bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, golongan tabi'in. Kemudian boleh jumpa dengan para syuhada yang berjihad fi sabilillah, yang mati di medan perang. Contoh, kita boleh bertemu dengan syuhada syahid mempertahankan negara Palestin. Mereka kita boleh jumpa dalam syurga, kita boleh tanya macam mana pengalaman dia dapat darjat para syuhada dalam syurga. Itu hebat, tuan-tuan. Kemudian kita juga dapat jumpa ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i. Cuba bayang, tuan-tuan, kita jumpa dalam syurga Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Di dunia kita amalkan mazhab Syafi'i, kita amalkan ilmu yang ditinggalkan ulama, kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dalam syurga kita bertemu dengan Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i dalam syurga. Kemudian kita juga dapat jumpa pemimpin-pemimpin besar Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Dan kita juga boleh jumpa Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi. Kita boleh tanya mereka, macam mana boleh mereka tidur 300 lebih tahun, tidur dalam gua, Allah selamatkan. Apa pengajaran kita nak ambil, tuan-tuan? Amalkan doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ringkasnya, kita minta supaya Allah berikan rahmat kepada kita. Cuba bayang, tuan-tuan, kita selalu berdoa, kita minta kesihatan, kita minta kekayaan, kita minta kebanyakannya keduniaan. Tetapi dalam doa Ashabul Kahfi,
Mereka minta rahmat Allah. Tuan-tuan semak balik, waktu kita masuk masjid, kita baca doa apa tuan-tuan? Allahumma ftah alaina abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Kita melangkah masuk ke masjid, kita minta rahmat. Ulama mengatakan, dengan rahmat yang kita dapat, Allah akan berikan kesihatan, Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan segala-galanya. Ketika mana kita mendapat rahmat Allah? Hebat tuan-tuan. Sebab tu kita nak amal doa. Kita cari doa yang maksur dalam Al-Quran. Doa-doa yang Nabi baca. Contoh dalam solat. Doa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pendek je doa tuan-tuan. Tetapi kita tengok terjemahannya, kita tengok apa yang kita minta. Nampak doa pendek, tetapi kesannya sangat hebat. Sidang hadirin dirahmati sekalian, dan pastilah ini merupakan nikmat yang tidak akan dilepaskan dan menjadi impian setiap orang yang beriman. Wallahu a'lam. Sekadar itu perkongsian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al dinana li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana 'amalas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana yumautush syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, permudahkanlah urusan kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 5 tempat. Tempat yang pertama ketika mana di padang mahsyar, tempat yang kedua ketika mana di timbangan mizan, tempat yang ketiga ketika mana di telaga Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang keempat ketika mana di titian sirat, dan tempat yang kelima ketika mana di dalam syurga-Mu. Mudah-mudahan kami dapat masuk ke syurga-Mu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia kami 33 tahun dalam syurga, kami dapat bertemu dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dalam syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.